Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai murid-murid, apa khabar hari ini? Berjumpa lagi kita. So, kali ini kita akan teruskan pelajaran kita tajuk Geografi Kemanusiaan, yang tajuk yang seterusnya iaitu sumber tenaga. Anda sudah bersedia? Jom kita teruskan. Okey. Sumber tenaga. Kita boleh rujuk pada buku teks, murid-murid boleh rujuk pada buku teks bab 7 tajuk sumber tenaga. Okey, jadi standard pembelajaran apa yang kita akan belajar dalam tajuk ini ialah menerangkan sumber tenaga tidak boleh baharu dan sumber tenaga boleh baharu. Murid-murid mesti tahu membezakan apakah sumber tenaga boleh baharu dan apakah sumber tenaga tidak boleh baharu. Yang kedua, menjelaskan melalui contoh sumber tenaga tidak boleh baharu dan sumber tenaga boleh baharu di dunia. Okey, manakala yang ketiga, menghuraikan kepentingan sumber tenaga. Jadi untuk video yang pertama ini, fokus cikgu ialah untuk standard pembelajaran yang pertama iaitu menerangkan sumber tenaga tidak boleh baharu dan sumber tenaga boleh baharu. Okey, so kita lihat dulu introduksi bab. Pelbagai sumber tenaga dimajukan di seluruh dunia. Terdapat sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharu dan sumber tenaga boleh baharu. Kedua-dua sumber tenaga amat penting untuk pelbagai kegiatan manusia. Okey, di dunia ni ataupun di dalam kehidupan kita, negara kita banyak menggunakan sumber tenaga. Sebagai contoh, kita sendiri untuk hidup dengan selesa kita memerlukan tenaga seperti tenaga elektrik, tenaga api, dan berbagai jenis tenaga untuk memastikan kehidupan kita ni lebih selesa. Jadi kita akan belajar dan kita akan lihat dari manakah datangnya sumber-sumber tenaga ini. Dan jom kita teroka. Okey, sumber tenaga tidak boleh baharu dan sumber tenaga boleh baharu. Jadi dalam buku teks kamu dapat lihat yang mana ada gambar ni pelantang minyak mendapatkan sumber tenaga petroleum, bahan api untuk bahan bakar kenderaan, dan di sebelah ni ada tenaga solar yang mana cahaya matahari ditukarkan kepada tenaga elektrik, menghasilkan tenaga elektrik. Okey. So, dia ni ditanya, apakah maksud sumber tenaga tidak boleh baharu dan sumber tenaga boleh baharu? Ini yang kita akan belajar sebentar lagi. So kita tengok. Sepintas lalu. So, kita pergi kepada 7.1. Okey. Sumber tenaga tidak boleh baharu dan sumber tenaga boleh baharu. Terdapat pelbagai sumber tenaga di dunia. Sumber-sumber tenaga yang terdapat di dunia boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber tenaga tidak boleh baharu dan sumber tenaga boleh baharu. Sumber tenaga tidak boleh baharu merupakan sumber tenaga yang tidak boleh ditambah, digantikan atau diperbaharu. Sumber tenaga ini terhad dan akan kehabisan pada masa akan datang. Sumber tenaga ini terdiri daripada bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Okey. Sumber tenaga tidak boleh baharu ialah sumber tenaga yang akan habis sekiranya kita gunakan secara berterusan tanpa kawalan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Sumber tenaga ini akan habis dan ianya tidak dapat digantikan dan dia memerlukan masa yang sangat lama untuk dihasilkan semula. Biasanya sumber tenaga tidak boleh baharu ni dikaitkan dengan sumber tenaga yang melibatkan mineral, seperti sumber tenaga dari petroleum. Petroleum sekiranya kita gunakan secara berterusan, lama-lama dia akan habis. Okey, ataupun kita ada arang batu. Arang batu, kita boleh guna arang batu untuk menghasilkan tenaga elektrik, dan sekiranya penggunaan arang batu ni dalam tempoh jangka masa yang lama, penggunaan yang banyak, arang batu pun boleh habis dan memerlukan masa yang sangat panjang untuk menghasilkan arang batu. Begitu juga dengan gas asli. Itu ialah beberapa contoh sumber tenaga tidak boleh baharu. So kita boleh tengok tenaga bahan api fosil, tenaga petroleum dan gas asli. Okey, petroleum dan gas asli merupakan bahan bakar terbentuk daripada fosil hidupan laut yang mengalami tekanan dan haba yang tinggi di dalam kerak bumi. Hidupan-hidupan fosil di dalam laut dululah. Terdiri daripada sebatian hidrokarbon terhasil melalui proses semula jadi kira-kira 100 juta tahun dahulu. Jadi nak mendapatkan sumber petroleum ini, dia memakan masa sehingga 100 juta tahun untuk menghasilkan
sumber tenaga petroleum ni. Jadi kalau habis, maka tempoh masa nak menghasilkannya itu sangatlah panjang. Kegunaan utama petroleum ialah sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan kenderaan. Petroleum juga digunakan sebagai bahan bakar untuk jana kuasa elektrik, pelincir dan industri petrokimia. Gas asli digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik, bahan bakar kenderaan NGV, gas memasak di dapur dan menghasilkan baja. Antara negara pengeluar utama bahan api fosil ialah Amerika Syarikat, Arab Saudi dan Rusia. Jadi gambar di sebelah kamu boleh lihat, ini ialah gambar pelantan minyak yang sedang menjalankan aktiviti mencari gali petroleum dan gas asli. Okay, so kita pergi kepada sumber tenaga tidak boleh baharu yang kedua, iaitu tenaga arang batu. Okey. Arang batu terbentuk melalui proses semula jadi dari pelbagai jenis tumbuhan yang mereput dan terkumpul di dalam kerak bumi melebihi dari ratusan juta tahun. Ratusan juta tahun sisa tumbuhan yang terkumpul di dalam kerak bumi, barulah dia boleh menghasilkan ataupun berubah kepada arang batu. Jadi tempoh penghasilan itu terlalu lama dan tidak mungkin kita boleh dapatkan sumber ni dalam masa yang cepat. Jadi kita kategorikan arang batu ni sebagai sumber tidak boleh baharu. Kalau habis, habis. Arang batu mengandungi unsur-unsur karbon, hidrogen dan sulfur, merupakan sejenis batu mendapan yang mudah terbakar. Okey. Arang batu merupakan sumber utama bagi penjanaan tenaga elektrik di dunia. Arang batu juga digunakan sebagai bahan api dalam industri melebur, besi dan keluli. Penggunaan arang batu di dunia ialah, pengeluar arang batu di dunia ialah China, Amerika Syarikat dan Australia. Dan negara kita sendiri masih lagi menggunakan sumber tenaga berasaskan arang batu untuk menjana tenaga elektrik. Sumber tenaga boleh baharu. Okey, so sumber tenaga boleh baharu berlawanan dengan sumber tenaga tidak boleh baharu. Kalau tidak boleh baharu, sumber tenaga itu akan habis sekiranya kita gunakan dia dalam tempoh masa yang lama dengan kuantiti yang banyak. Manakala sumber tenaga boleh baharu ialah sumber tenaga yang tidak akan habis sekiranya kita, walaupun kita menggunakannya secara berterusan. Okey, kita tengok. Sumber tenaga sumber tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh ditambah atau diperbaharui selepas digunakan. Sumber tenaga ini termasuklah suria, angin, hidro, geothermal, biogeosim, ombak, pasang surut, hidrogen dan juga nuklear. Okey, so kita lihat yang pertama, sumber tenaga suria. Okay, cahaya matahari boleh ditukarkan kepada tenaga suria untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga suria ditukarkan kepada tenaga elektrik dengan dua cara, iaitu menggunakan panel suria dan loji pengumpulan tenaga suria. Panel suria ni kita kenali dia sebagai fotovoltaik, peralatan yang hitam untuk menyerap tenaga suria ni namanya ialah fotovoltaik. Okay, antara negara yang menggunakan sumber tenaga ini seperti Jepun, Taiwan, China dan Malaysia. Tenaga matahari gunalah banyak mana pun, dia takkan habis. Tenaga angin. Tenaga angin merupakan tenaga kinetik yang boleh ditukarkan kepada elektrik. Pergerakan bilah kipas daripada kincir angin dapat menukarkan tenaga angin kepada tenaga kinetik yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Tenaga angin juga digunakan oleh petani untuk mengepam air dari perigi dan mengisar gandum atau jagung. Pusat penjanaan tenaga angin terbesar di dunia ialah China, Amerika Syarikat, India dan Belanda. Okey, ini penggunaan tenaga angin. Malaysia ada tak tenaga angin? Malaysia agak kurang lah jarang kita nampak kita ada kincir angin kerana adalah beberapa faktor yang menyebabkan negara kita tidak dapat memperluaskan penggunaan ataupun penerokaan sumber tenaga angin ni. Antara faktornya ialah keadaan angin di Malaysia yang tidak konsisten, yang berubah-ubah arahnya. Itu antara faktor dia lah, dan ada lagi beberapa faktor yang lain. Okey. Seterusnya, tenaga hidro. Hidro ni ialah air lah. Okay. So, tenaga air. Apa yang berlaku? Tenaga hidro diperoleh daripada aliran air yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Air sungai diempang, diempang dan disalurkan melalui terowong janaan untuk memutarkan turbin di stesen jana kuasa elektrik.
Stesen Janinkuasa Hydro banyak terdapat di Malaysia dan China kerana menerima jumlah hujan yang tinggi dan mempunyai banyak sungai beraliran deras. Okey, untuk menjana sumber tenaga hidroelektrik ini, sesebuah negara mesti mempunyai jumlah hujan yang tinggi untuk membekalkan air kepada sungai, dan sungai tersebut mestilah mempunyai aliran ataupun saliran air yang deras. Ya, kerana apa? Kerana kita akan bergantung kepada kapasiti dan juga kekuatan air yang mengalir untuk menggerakkan turbin. Turbin ni macam dinamo lah dalam saiz yang besar. Bila dia berputar, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi negara seperti Malaysia yang mengalami iklim tropika, yang sering berlaku hujan dan kita ada banyak sungai, maka sungai inilah yang akan kita empang. Kita akan sekat dia di kawasan tanah tinggi, dan apabila air sungai itu mengalir dengan deras, masuk dalam turbin, turbin berputar dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi kita tenaga empangan hidroelektrik ini merupakan salah satu tenaga sumber tenaga boleh baharu. Kalau kita gunakan secara berterusan, dia tak akan habis. Okay, seterusnya, tenaga ombak. Ombak ialah gelombang permukaan air yang terhasil daripada tiupan angin di laut, sungai atau tasik. Arus ombak yang berterusan dan tidak terhad menjadikannya sesuai untuk penjanaan elektrik. Antara negara yang menjana tenaga elektrik menggunakan tenaga ombak ialah Australia, Malaysia, Amerika Syarikat, Korea Selatan dan Perancis. So kita boleh lihat di sini gambar dia. Sama juga konsep dia. Kalau empangan tadi, turbin duduk dalam tembok, ada lubang untuk air sungai lalu. Tapi kalau tenaga ombak macam ni, kamu boleh lihat dia punya rajah dia, yang mana di bawah daripada tower ni dia ada kipas yang memutarkan, yang akan berputar apabila ombak melalui kawasan tersebut. So dia konsep yang sama, memutarkan turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Seterusnya, tenaga pasang surut. Tenaga pasang surut ialah naik dan turunnya paras air laut akibat kesan putaran bumi dan tarikan graviti bulan. Tenaga pasang surut adalah satu bentuk tenaga hidro ialah air, yang menukarkan tenaga yang diperoleh dari pasang surut air laut membentuk tenaga yang berguna, terutamanya elektrik. Pembinaan empangan di kawasan muara sungai dan teluk akan menghasilkan arus yang kuat bagi menggerakkan turbin bagi penjanaan tenaga elektrik. Antara negara utama yang menjana tenaga pasang surut ialah China, Korea Utara, Perancis, United Kingdom dan Scotland. Jadi arus pasang surut yang memutarkan turbin, maka dia akan menghasilkan sumber tenaga elektrik. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Banyak kan sumber tenaga yang boleh diperbaharui ni. Kita ada biogeosim. Tenaga biogeosim. So, bio ialah hidupan dan juga geosim ialah sisa daripada hidupan tersebut. So, kita lihat apa dia tenaga biogeosim ini. Tenaga biogeosim ialah tenaga yang berasal daripada sisa tumbuhan dan sisa pertanian seperti tandan kelapa sawit, jerami padi, tempurung kelapa, sisa sampah dan najis haiwan. Jadi sisa-sisa biologi ini boleh kita gunakan sebagai sumber tenaga. So kita lihat, biogeosim boleh ditukarkan kepada tenaga bahan yang boleh menghasilkan tenaga, iaitu gas, cecair dan pepejal. Gas ataupun dipanggil sebagai syngas, cecair ataupun biofuel, dan juga pepejal yang dinamakan sebagai black carbon. So apa yang kita buat? Gas metana digunakan untuk menjana tenaga elektrik dalam enjin dan gas untuk dapur memasak. Tenaga yang dihasilkan oleh biogeosim dapat menjana elektrik dan menjadi tenaga alternatif kepada petroleum dan gas asli. Tenaga biogeosim banyak dihasilkan di Brazil, Amerika Syarikat, India, negara Kanada, Thailand dan juga Filipina. Tenaga biogeosim, pemerapan ataupun penapaian sisa-sisa tumbuhan dan juga sisa haiwan yang dapat menghasilkan gas metana yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ataupun contoh lain seperti di India, mereka menggunakan najis lembu yang diperap dan menghasilkan gas metana untuk membakar, dijadikan bahan bakar untuk membakar bata dan juga membuat pasu-pasu belanga. Itu untuk tenaga biogeosim. Seterusnya, tenaga geotermal. Geotermal ialah tenaga yang wujud dalam bentuk haba di permukaan bumi. Stesen penjana elektrik geotermal biasanya dibina di negara yang mempunyai geyser yang memancut
memancutkan wap dari bahagian dalam bumi, contohnya di Iceland dan New Zealand. Tekanan tinggi wap wap digunakan untuk memutarkan turbin bagi menjana tenaga elektrik. Okey, geothermal. Geo ialah bumi, therma ialah haba, thermal phase, haba. So, tenaga geothermal ni ialah sejenis tenaga yang dihasilkan melalui pancutan wap air panas yang memutarkan turbin, terutamanya di negara-negara yang sejuk, negara-negara yang sejuk yang mempunyai wap air panas pada dia punya kerak bumi. Okey, contoh seperti negara New Zealand dan juga negara Iceland, yang mana mereka ada kawasan-kawasan kerak bumi yang mempunyai laluan lava gunung berapi yang panas. So, pemanasannya akan memanaskan ais, bahagian-bahagian salji yang terdapat di permukaan bumi. Jadi salji ini apabila dia panas, dia akan menghasilkan pancutan wap air panas yang kita namakan sebagai geyser. Jadi di negara kita seperti Malaysia, kita tak adalah tenaga geothermal ni. Okay? Jadi ini banyaknya di negara-negara yang mengalami iklim yang sejuk lah. Okey, seterusnya tenaga hidrogen. Hidrogen merupakan gas yang sangat ringan dan mudah terbakar. Hidrogen wujud secara bebas dan juga sebagai sebahagian daripada air, bahagian galian dan bahan organik. Hidrogen dibebaskan semula melalui elektrolisis air dan melalui proses pemprosesan petroleum. Hidrogen digunakan dalam industri pemprosesan bahan api fosil seperti petroleum dan membekalkan tenaga elektrik untuk kenderaan dan bangunan. Hidrogen juga digunakan dalam industri kimia bagi penghasilan amonia seperti baja. Amerika Syarikat, Australia, China, Jepun dan Denmark merupakan negara utama yang bergerak ke arah penggunaan tenaga hidrogen sebagai tenaga pada masa hadapan. Okey. So, itulah dia antara sumber tenaga boleh baharu dan tidak boleh baharu. Jadi murid-murid, cikgu nak kamu ingat apa dia sumber tenaga boleh baharu dan apa dia sumber tenaga tidak boleh baharu. Dan kamu juga mesti tahu memberikan contoh apakah contoh sumber tenaga boleh baharu dan apakah contoh sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey, so sampai sini saja video cikgu yang pertama ni untuk tajuk ni dan kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sebarang pertanyaan macam biasa kita WhatsApp. Assalamualaikum.